بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع: الجمعة والمعادة والمنظورة جماعة والمتقدمة في المطر. Faslun ay haza faslun, bermula ini ialah suatu pasal, suatu perceraian masalah. Alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'atun. Alladhi jadi mubtada, arba'atun jadi khabar. Yalzamu kalimah fi'il mudhari', niyatu tu jadi fa'il. Alladhi yalzamu fihi, bermula perkara yang lazim, iaitu perkara yang mesti ataupun perkara yang wajib, fihi padanya, pada perkara pada alladhi itu niyatul imamati, oleh diniatkan menjadi imam. Jadi ada setengah semayang yang tak wajib, cuma sunat kita niat menjadi imam. Dan ada sebahagian daripada sembahyang tu yang mana wajib seseorang imam itu kena niat dia tu sebagai imam, dan wajib kita kena niat kita ni sebagai makmum. Asalnya sunat, tapi ada sebahagian daripada sembahyang yang mana wajib di atas imam dan makmum, masing-masing tu kena niat. Iaitulah di sini dia kata perkara yang lazim, perkara yang mesti, perkara yang wajib padanya, pada perkara tu niyatul imamati, iaitu niat jadi imam. Perkara tu arba'un, iaitu ada 4. Yang pertama al-jumu'atu, iaitulah Jumaat. Iaitulah pada sembahyang Jumaat, maka tak sah Jumaat ni didirikan tanpa berjamaah. Mesti wajib kena berjemaah. Maka ketika itu imam wajib kena dia niat sebagai imam, dan makmum wajib dia tu niat sebagai makmum. Jadi tak sah sembahyang Jumaat tu kalaulah rupa zahirnya berjemaah, tapi imam tak niat dia tu imam dan makmum tak niat dia tu jadi makmum. Tak sah. Tak sah. Saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah Taala, tu imam. Makmum pun saja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat kerana Allah Taala, tanpa imaman dan makmuman, maka tak sah. Tak sah. Ada juga hak tak niat tu sah sembahyang tapi tak dapat pahala keluar, tak dapat pahala mengikut. Seperti mana kita kata kita sembahyang lain daripada Jumaat, sembahyang 5 waktu, tapi kita tak niat jadi makmum. Tak imam tu dia tak niat jadi imam, maka sembahyang tu masih lagi sah tapi tak dapat pahala keluar, tak dapat pahala mengikut. Itu lain. Masa Jumaat ni mesti, sebab syarat sah Jumaat mesti berjamaah. Kemudian
himpunan Jumaat tu berapa orang? Tengok pada bab Jumaat akan datang. Berapa orang Jumaat? Ahli-ahli Jumaat yang dikirakan sebagai ahli yang sah untuk didirikan akan Jumaat pada suatu tempat ataupun pada suatu kampung. Yang kedua, wal mu'adah tu iaitulah sembahyang mu'adah. Sembahyang yang diulangi. Mu'adah. Ia lain dengan sembahyang qada. Qada ni kita ganti daripada sembahyang yang luput. Mu'adah ni kita ulangi sembahyang pada waktu yang sama. Misalnya kita sembahyang seorang diri. Tekan-tekan sembahyang. Lepas pada sudah sembahyang munfarid, kita sembahyang seorang diri tu, tiba-tiba ada satu kumpulan nak sembahyang secara berjemaah. Jadi kita sembahyang mula. Kita sembahyang mula. Maka jikalau kita jadi imam, maka wajib kena ketika tu kita niat. Jadi kita imam. Panggil sembahyang mu'adah, mengulangi akan sembahyang yang sama. Dan sembahyang tadi jadi sunat mutlak. Sunat. Sama ada kita jadi makmum ataupun kita jadi tak imam. Bila nampak satu jemaah buat satu jemaah, asalnya kita dah sembahyang secara sembahyang dah, tapi sembahyang munfarid seorang diri. Maka ketika tu kalau kita nak ulang sembahyang tu boleh. Dan afdal lah sebab dapat pahala jemaah. Jadi kalau imam wajib kena niat. Wal manzuratu jama'atan. Dan yang ketiga sembahyang yang dinazarkan. Asalnya sembahyang tu sembahyang sunat je. Tapi dia nazar nak buat secara jemaah. Nazar. Seperti kita kata sembahyang sunat duha. Nama pun sembahyang sunat dah. Sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat hajat. Semua tu sunat saja. Tetapi apabila kita niat untuk buat sembahyang tu dalam keadaan berjemaah, nazar. Kita kata wallahi alayya, demi Allah wajiblah di atasku an usalliya, bahawa aku nak sembahyang umpamanya duha, kan nak sembahyang duha jama'atan hal keadaan berjemaah. Maka ketika tu wajib kena sembahyang duha dalam keadaan jemaah, dan imam tu wajib kena niat sebagai imam. Dah jadi wajib dah. Jadi kalaulah dia tu buat munfarid ke seorang diri, maya tu dah kadang dia dah nazar dah. Sana nazar ni daripada benda yang sunat, kemudian kita upgrade jadi wajib. Sebagai jalan untuk kita nak mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu amal tu memang wajib dah, tak payah nazar, tak payah nazar. Kalau aku nazar kayak gini masa waktu zuhur, nak main zuhur. Wallahi, demi Allah, wajib di atasku bila masa waktu zuhur, aku nak sembahyang zuhur. Tu nazar tu tak terpakai sebab apa? Sebab tak nazar pun memang wajib sembahyang. Ni hak sunat, amalan sunat. Berzikir misalnya, aku lazim perwajib di atasku ni, wallahi, demi Allah, aku lazimkan di atasku setiap pagi aku nak berselawat kepada Nabi 100 kali. Maka tiap-tiap pagi wajib kena selawat sebanyak 100 kali. Kalau tidak, dosa. Asal sunatnya. Tapi bila kita jadikan itu satu amalan yang dinazarkan, maka ketika itu wajib. Sebab tu nak nazar pun kena orang panggil, adik kita tu kena tu sungguhlah. Adik kita tu kena berhati-hati sungguh. Sebab kalau kita tak menunaikan nazar kita tu, maka berdosa. Dan kalau tak tunai juga, maka wajib kena bayar kafarah. Ni hukum dalam Islam. Kemudian yang keempat, al-mutaqaddimatu fil matar. Wal mutaqaddimatu fil matar ialah orang yang jamak takdim pada sembahyang yang ketika hujan. Sembahyang hujan. Apa panggil jamak takdim? Kita pergi ke masjid, lepas tu hujan lebat. Kalau kita balik, menyebabkan kita dah nak mari dah untuk sembahyang jemaah yang berikutnya. Misalnya kita sembahyang zuhur, mari ke masjid nak sembahyang zuhur, tapi hujan lebat. Kalau kita balik lagi dah nak mari dah untuk sembahyang asar, maka boleh diharuskan untuk kita jamak takdim sahaja. Jamak takdim adalah jamak takdim sahaja. Maka ketika tu imam wajib dia tu kena niat sebagai imam. Itu 4 masalah. Faslun syurutu qudwati ahada asyara. Bermula segala syarat-syarat qudwah ni ada 11. Syarat qudwah ialah syarat nak ikut imam. Kita makmum,
nak ikut imam ni ada syaratnya. Bukan semata-mata boleh ikut je, ada syarat. Yang pertama dia katanya alla ya'lama butlana salati imamihi bihadasin aw ghairi. Yang pertama bahawa tidak mengetahuilah ia makmum akan batal sembahyang imam. Jadi dia tu pada zon dia memang imam tu tak batal. Pada zon dia tu imam tak batal. Walaupun pada wakil, pada diri pekerja batal sekalipun, pada dia dalam kata kebatal. Dia tak tahu kata imam tu telah batal sembahyang ni. Maka sah kita ikut. Tapi kalau kita tahu kata batal, imam ni buat satu kain membatalkan, maka kita ikut tu batal. Misal tadi pagi, kita masalah tadi. Kita sembahyang berjemaah. Kemudian kita banyak sah. Sampai 45 sah. Tiba-tiba imam tu ada di kaki dia tu tahi cicak. Jadi orang duduk depan betul dengan imam ni, dia nampak. Dia kaki tahi cicak. Ada putih dan ada hitam. Tu. Kalau warna lain, ihtimam dia lain. Merah dengan kuning, tak ada tahi cicak warna merah kuning. Kalau putih, alu je, tapi hitam panjang sikit. Ni mesti dah. Tahi cicak. Dia berarti, maka kalau sahih di sisi kita bahawasanya imam tu menanggung najis, maka kita ni kena mufarakah. Kalau kita ikut juga, batas semua. Mufarakah mana kita cakap, kita buat lagi. Lepas tu makmum orang belakang ni dah tahu. Dah tahu maknanya imam ni telah batas sebab menanggung najis. Dia tahu belakang. Jadi ikut imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Imam sami Allah liman hamidah, dia sami Allah. Sampai ke sudah sembahyang, baru nyata makmum hak depan hak belakang imam. Beritahu pada imam, imam, di kaki imam tu ada tahi hijau. Maka adakah hak lain semua ni orang tak tahu ni wajib kena yang ada semula? Ataupun bila habis waktu adakah wajib kena qada? Dah. Sah dah. Sembahyang imam dan sembahyang makmum yang belakang. Hak wajib kena yang ada semula, dia tak imam. Dia basuh kaki sembahyang. Tu maksudnya alla ya'lama butlana salat fi imami bi hadasin aw ghairi, bahawa tidak mengetahuilah ia makmum dengan batal, akan batal sembahyang imamnya bi hadasin dengan umpama berhadas aw ghairi ataupun lainnya. Benda sulit. Kadang-kadang imam ketuk. Kita orang lain tak tahu ketuk. Imam tu ketuk. Lepas tu dia senyap. Tu dia buat-buat juga. Haram dah dia tu. Bila dia berlaku hadas pada dia, maka wajib dia kena berhenti. Wajib dia berhenti lah. Satu dalam pekor sebut mana syarat. Dia syarat tekuk hidung, keluar. Lepas tu adalah pengganti, kena naik. Orang belakang tu kena naik. Jadi tak imam. Yang kedua, alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Dan yang kedua dia katanya bahawa tidak. Tu an dengan la. An dan la. Dua kalimah. Satu an aminasa. Satu fi'il mudhari' ya'taqida. Tu ya'taqida baca asalnya i'taqada ya'taqidu. Tapi bila masuk an jadi ya'taqida, lepas tu adalah la nafiyah. Alla. Tu an dihazafkan sebab idgham, orang panggil idgham yang wajib. Alla ya'taqida, dan bahawa, terjemah, dan bahawa tidak, terjemah dua, dan bahawa tidak i'tiqad, tidak beriktiqad, ataupun di sini dikata tidak meyakini wujub qada'iha, akan wajib qada akan dekat sembahyang alaihi ay alil imam dan imam. Jadi dia tak tahu kata bahawa terimam yang wajib di atas itu kena qada. Wajib di atas terimam tu kena qada. Macam mana rupa masalah? Terimam tu wajib kena qada, seperti kita kata terimam tu orang yang luput alat suci. Luput dua alat suci. Dia sembahyang tu semata-mata kerana menghormati waktu. Nak ambil sembahyang, nak wudu tak ada air, nak tayamum tak ada tebu. Lepas tu wajib juga sembahyang sebagai orang panggil menghormati waktu. Dia pun Allahu Akbar sembahyang. Tiba-tiba kita pergi belakang dia, nampak molek sembahyang kita pun Allahu Akbar, makmum. Niat jadi makmum. Sedangkan dia tu sembahyang yang tak sunyi, wajib kena qada. Lagi lepas pada sembahyang,
Dia jumpa air, wajib dia kena berwuduk ataupun jumpa debu tanah, wajib kena bertayamum, lepas tu dia semayang semula di atas jalan qada. Akan datang. Ataupun orang panggil faqidut tahu, orang panggil silisil. Orang yang silisil rih ataupun silisil bau, sentiasa tu biar kecil mak. Tak boleh. Dari mana? Kita tak tahu. Dia tengah semayang. Dia tu orang silisil bau, orang yang sentiasa keluar kecing mak. Jadi dia basuh, tepat keluar kecing tu, lepas tu dia balik, lepas tu dia ambil semayang, dia semayang. Kita pergi ikut belakang, tu dia tu sebagai imam, kita sebagai makmum. Tiba-tiba pada semayang baru tahu dia ni orang tak sunyi daripada kena qada semayang ni, maka semayang kita tak sah. Semayang kita tak sah, kena buat mula semayang. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan. Dan yang ketiga, dan jangan adalah yang diikut tu makmum. Jangan hak yang kita ikut tu dia tu memang makmum. Jaga semayang hak tapi kan. Kita tak tahu. Kadang-kadang hak makmum hak belakang tu lepas pada tak imam. Hak tak imam hak pertama ni sesat lah. Imam pertama ni kita tahulah pakai ikutlah. Jadi bila ada setengah daripada makmum yang masbuk, orang kediam pula mari, lepas tu nak ikut mana? Kadang-kadang kita nampak hak pakai sikit, duduk sah depan sikit pada sah benda. Kita pun duk niat ikut dia. Lepas tu kita pun bayang ikut. Kita dah ikut depan. Lepas tu orang mari kediam ingat kita semayang seorang. Sedangkan kita ikut depan, orang mari kediam pula pergi ikut kita. Jadi makmum kita ikut makmum orang tu. Maka tak sah. Tak sah. Tak sah kata. Dia kata wa alla yakuna, dan bahawa tidak adalah imam tu, orang imam yang kita ikut tu makmuman, seorang makmum. Wala ummiyan, dan tidak seorang yang ummi. Ummi ni maksudnya orang yang tak tahu membaca ataupun berlaku kesilapan pada bacaan-bacaannya. Ummi. Asalnya ummi ni tak tahu membaca, tak tahu menulis. Ummi ni. Tapi lain dengan yang kita selawat kepada Nabi SAW. Ulama menafsirkan berbagai-bagai makna. Tapi ada sebahagian daripada ulama menafsirkan ummi. Ummi yang disebut pada selawat, setengah daripada selawat tu. Wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ummi. Ummi itu bukan maksud Nabi itu tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Sebab ummi ini diambil daripada kalimah asalnya ibu. Jadi Nabi ini merupakan ibu daripada segala ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah ini sebagai ibu. Sebagai segala ilmu yang datang ni, ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita perolehi, ala asalnya umminya daripada Rasulullah SAW. Tapi banyakkan diambil makna lughah saja. Inilah banyak kesilapan. Jadi menyebabkan orang panggil tak beradab kita dengan Rasulullah SAW. Jadi sebab itulah terjemah ni jadi masalah juga. Jaga hak kan malam ngaji usul istiwa. Kalau terjemah dengan mana duduk, istimak, terjemah dengan mana bersemayam, itu orang panggil makna-makna yang jadi tasyabuh. Makna-makna yang jadi kesamaran kepada makhluk. Allah Ta'ala duduk. Lepas tu takwil pula duduk yang layak. Duduk yang layak dengan Tuhan. Betul dah. Raja pun duduk juga, tapi duduk hak layak dengan kursi dia lah. Kalau tak ada cap kuning tak duduk. Tu dia cakap ni, mic pun gabuh ni pun nak warna kuning. Habis nak kuning belakang. Biar hak tubik pun warna hitam. Patut hak tubik warna kuning juga. Sama. Tu habis nak kuning lagi. Tak apalah. Dengan pangkat dia. Jadi tak boleh. Sebab itulah kepada yang mulia, terutamanya Allah Ta'ala dan Rasul ni, kepada Nabi ni, kita kena cari makna yang terlalu kena cari pengertian yang menyebabkan tak jadi kesamaran orang awam. Kena cari. Jangan di terjemah tu macam orang biasa. Orang biasa tak apalah. Istawa dengan mana duduk congok ke, cakap ke, duduk seller ke, lepas tu seller lendik pula. Tak apalah. Dengan kita ni makhluk, dengan kita orang awam ni, tapi dengan Allah, dengan Rasul ni jangan.
Jangan mudah-mudah kita nak terjemah dengan terjemahan yang membawa kepada kekurangan, kepada sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Allah dan sifat kemuliaan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena jaga, kena beradab. Tu kita dengan raja, kita dengan dengan orang tua kita, dengan mak ayah kita, pewajib kita kena beradab, apatah lagi kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud di sini tengok. Setengah daripada ulama lughat, maksud ummi dia katanya man la yaqra'u wa la yaktub. Seseorang yang tak pandai baca dan tak pandai menulis. Tu ummi. Dari segi lughat. Dari segi lughat ni begitulah. Jadi ummi pada Nabi tu bukan makna lughat. Jangan disebut dengan makna lughat, membawa kepada buruknya adab kita dengan Rasulullah. Silapnya adab kita dengan Rasulullah. Tu. Jadi sini dalam bab fiqh ni, dia kata di sila ulama fuqaha man la yuhsinu harfan min al-Fatihah, iaitu seorang yang tidak mengelokkan bacaan pada Fatihah. Jadi kita ikut dia. Dia baca Fatihah tu tak fasih. Ada setengah-setengah huruf yang dia tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut. Tak betul sebutan dia. Tak kena. Misal ayat iyyaka na'budu, dia sebut iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tu jadi anak budu. Tahu tak anak budu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patut iyyaka na'budu, budu. Jadi iyyaka na'budu. Jadi kita melebihkan. Kalau tu masuk pada kata orang yang tak mengelokkan bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita hidupkan akan huruf yang mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika baca Alhamdulillahi Rabbil mana mati? Lah mati tak? Rabbil Alamin. Tak mati. Hidup juga tu, ada nyambung lagi. Jadi kena katak yang mati. Rabbil Alamin. Nampak nampak macam tak salah dah. Tapi kalau kita pergi secara halusi, banyaknya salah, banyaknya silap. Qadzai jadi zakti, jadi zabsa. Siratal ladzi, makhraj bagi zakti mana? Disebut siratal ladzina an'am, jadi zabsa. Itu silap apa panggil kesilapan yang jali, kesilapan yang jelas. Ataupun dia tu mengubahkan mana? Iyyaka jadi iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikauhi cahaya matahari kami sembah, dan akan dikauhi cahaya matahari kami meminta pertolongan. Tu. Jadi jelas, maka kita ikut dia batas sembahyang. Dan wa alla yataqaddama ala imami fil mawqifi, dan bahawa tidak mendahuluilah ia makmum di atas imamnya fil mawqifi, pada tempat berdiri, mawqif, pada tempat berdiri. Jangan kita pergi rokok dulu daripada imam. Jangan. Batal sembahyang. Kalau kita pergi rokok sengaja, kita rokok tu mendahulu bagi imam. Dan wa'an ya'laman tiqalati imami, dan baru mengetahuilah ia makmum tu akan perpindahan imam ni. Kena tahu. Kena tahu perpindahan tu imam ni. Sama ada dengar ke ataupun melihat kepada wasil. Orang panggil wasil. Sebab itulah masalah yang lain daripada masjid. Banyak kita tengok learning orang buat surau, buat musalla tak ikut kaedah. Comel tu comel lah. Setengah ni tak ikut kaedah. Syarat qudwah mengikut. Dia hukum masjid dia lain dengan hukum musalla, ataupun dengan hukum dengan surau. Setengah kata setiap bangunan yang luar, bangunan yang besar tu hukum masjid lah. Tengok. Berat tak berat. Dah kira lah luas tak luas, sempit ke, kecil ke, besar ke, bertingkat-tingkat ke. Masjid ni mesti kena niat nak buat masjid. Macam kita sejadah kita bawa, kita niat nak buat masjid, maka dia jadi masjid. Bila jadi masjid, wajib kita kena melihara dia. Jangan kena najis, jangan tak pak kotor.
rumah kita, satu bilik kita khusus untuk buat masjid. Maka di situ, perempuan yang tak boleh nak duduk di situ. Kita nak buat lebih nak cakap hal dunia tak boleh, semua terjaga. Maka hukum masjid. Itu walaupun bilik yang sempit, walaupun bilik yang kecil, sekalipun. Maka di situ boleh kita iktikaf. Atas jadah kita boleh kita iktikaf. Kalau kita niat jadah kita untuk dijadikan masjid, kena niat. Tapi learning, ulama-ulama fuqaha akhir zaman ni, tu, ni hak mujtahid, hak mujtahid. Tu, dia kata learning dah payah makan niat dah. Sebab dia kata surah masjid learning, surah musalla learning besar pada masjid kadang-kadang. Hebat pada masjid lagi. Kadang-kadang ada setengah-setengah kan. Kawasan-kawasan taman-taman tempat tu kaya dia buat surah tapi besar surah tu. Boleh buat jemaah besarnya surah. Comelnya dengan solekan, dengan ekor, dengan apa comel. Kadang-kadang masjid. Kalau masjid kita ni masjid ni. Ni. Nampak gininya, nampak kayu je. Tapi kita pasal ada masjid. Tu nama masjid ni Nurul Mubin Al-Alamah. Habib Umar letak nama masjid ni, masjid madrasah pondok ni, nama dia Nurul Mubin. Nama dia. Jadi kita kosak buat masjid, cuma orang panggil masjid yang ghairul jami', masjid yang tak didirikan jemaah. Boleh nak tikah apa nak buat apa, dan wajib kena jaga segala masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum masjid. Jadi dia kata perbezaannya kena ada wasil ketika mana kita semayang. Kalaulah masalah surau ataupun maksudnya umumnya lain daripada masjid. Lain daripada masjid mesti kena ada. Maknanya wasil. Orang yang menunjukkan di atas pergerakan bagi imam. Sama ada makmum umpamanya muslimat, dia boleh tengok sedikit imam, ataupun melihat wasil itu orang yang duduk dekat suatu lubang ataupun suatu pintu yang boleh sampai kepada imam. Wajib kena buka. Kena buka walaupun sikit, nampak bayangan. Kalaulah benda tu misalnya nampak tapi jenis tertutup, macam kaca ke ataupun plastik, nak pergi ke imam secara ke hadapan tak boleh, mesti ke belakang, maka tak sah sembahyang makmum yang berada di sebalik tabir ataupun sebalik dinding. Ni hukum lain daripada masjid. Tak boleh. Ataupun setengah kita tengok surah ni, dia buat surah secara lepas itu, kemudian ada sebahagian daripada makmum dia sembahyang di luar. Dia sembahyang di luar tu melepasi daripada pintu utama. Nakuh tidak kira. Takkan nak mari ke imam nak khabar penakut. Dengan cermin dia lagi, dengan besi lagi nak mana? Pasti dia kena membelakangi kiblat, baru dia boleh sampai kepada imam. Jadi mana-mana jemaah, mana-mana sah yang melepasi daripada pintu tak sah semua. Mesti sebelum daripada pintu. Kena ingat, orang lain daripada masjid. Adapun masjid dia hukum suku. Masjid ni kalau tutup dah bagi pintu. Tutup kan. Cuma jangan terpaku. Jangan mari paku kan, paku tak boleh. Tak boleh hukum masjid. Dia lebih luas daripada hukum surau ataupun hukum balasah ke musalla, tak kira. Ni banyak tengok ni tak cari sangat tak ni. Tekah kuliah surah kan. Tekah kuliah dia buka setengah buka. Nampak makmum muslimat. Kenapa ada ni hukum kata zaman Rasulullah tak ada habis-habis dah. Apalah zaman Rasulullah tu sahabat ni aku mana. Sahabat tu patang mata daripada tengok maksiat. Sahabat ni. Kita lagu mana? Ni tutup ni, mana muslimat ni? Buku macam mana? Ada mari tasawif. Gambar muslimat ni buku ni. Kalau boleh tengok sedap. Tu mari bayang. Tak tengok lagi. Kalau tengok lagi. Tu dah tengok dah kita ni. Dah ingat kita. Tengok benda lain. Ni orang panggil fitnah. Fitnah. Waktu kuliah dia buka. Tengok dia ni kan. Masjid surah. Buka. Buka. Habis tengok. Boleh tengok lagi. Seorang-seorang. Siapa jerawat putih boleh nampak. Orang di belakang. Tapi waktu semayang saya pakai tutup. Hak tepat kena buka, dia tutup. Tepat kena tutup, dia buka. Jadi pening habis. Mujtahid kan mahanya.
Mustahil gambar kan. Sampai jadi keliru. Kita muamalah dengan wanita, dengan perempuan ni, boleh tengok wajah ni hanya beberapa perkara saja. Dalam Islam hanya beberapa perkara saja. Tak boleh nak dengan isteri kita tak apalah. Isteri kita bukan hanya wajah boleh tengok lah. Ujung rambut sampai ujung kaki boleh tengok lah. Boleh bilang lah ke bulu ada berapa orang. Boleh lah. Tapi dengan ajnabiyah, maka dia ada sakatan dalam agama. Kamu buat sepukira, tapi ada hukuman garisan. Yang pertama masalah muamalah jual beli. Misalnya perempuan tu pakai niqab, pakai hijab, pakai purdah misalnya. Ketika tu wajib kena bukalah. Tak takut dia nak bagi tukar barang. Sebab dia ada masalah khiyar syarat, khiyar majlis, dia ada. Tempoh dah masa 3 hari, kalau ada kecatatan, maka boleh. Kan mari orang lain, betul tak? Awak beli main kan orang lain. Jadi, bila buka ni, tengok ada apa. Diharuskan buka. Dibolehkan. Cara ni kan, berlaku banyak masalah-masalah keselamatan dalam negara, misalnya luar negara, kalau perempuan nak pergi haji, umrah ataupun nak pergi masuk negara-negara lain, nak cek pasport dia, saya buka kan? Saya buka. Apa diharuskan? Bukalah. Soal-soal awal diharuskan buka. Kerana tahu akak, misal tahu. Mana orang cari kesempatan kan? Cari kesempatan. Jadi nak tengok. Baru dia puas hati memang wanita sungguh. Dan betul. Gambar ni dengan muka asal. Baru dia cak. Tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ilmu yang berkaitan dengan cara nak buat. Itu ilmu tajwid. Nak tahu mulut lagu mana. Kan awak Ismail kan? Ismail ni lagu mana? Isyarat daripada kita muncungkan bibir mulut. Ketika kena bertutup. Macam ihdina. Kena Ismail dulu. Sebelum tukar sok jadi zai tu, maka kena Ismail. Ihdina zira. Kena cek. Kena ajar cara idgham, cara buat, cara nak buat. Jadi kalaulah ilmu tu tak berhajat kepada melihat, tak payah. Nak ngaji bab rukun semayang, tak payah nak tengok. Nak ngaji bab rukun puasa, tak payah tengok. Tak berhajat kepada tengok, tak ajar. Ajak petang lagi zaman kita hari ni, zaman IT dia ni, orang boleh tengok laka dah. Ada TV, ada skrin ni boleh tengok dah. Boleh tengok. Jadi, dah apa dah. Kita boleh tunjuk bagaimana cara nak buat. Jadi sebab itulah di antara perkara yang diharuskan. Dan yang ketiga pada masalah pinang meminang boleh tengok. Pinang meminang kita boleh tengok. Kita lelaki boleh tengok perempuan. Dan ketika tu perempuan wajiblah kena buka kalau lelaki tu berhajat untuk tengok. Jangan tu ada tengok tangan dah. Tangan dah lagi. Tengok muka. Tengok muka. Kenal tak kenal. Kenal tak kenal. Lepas tu haram kita cerita pada orang. Muka dia tak. Jangan dia pandang-pandang. Kita rasanya tak ada jodoh lagi. Tak apa pada tu. Saya rasa saya nak sambung lagi. Saya rasa pasal tak kenal. Muka dia. Hidung dia belok sikit. Dia mau tengok. Mula cari kalau muka nak. Jangan kita menceritakan keburukan. Sebab itulah masalah kan. Tu kalau kita ni dengar kapi lah ke mana muamalah kita dengar kapi orang puan tu muamalah dengar kapi. Tu buat jenis selung ke, buat rambut ke, fitting rambut ke, basuh rambut ke. Tu jadi kalau dengar kapi ni selama mana ada lagi orang Islam, maka wajib dia tu kena buat rambut tu ataupun gunting rambut ke apa, kerak rambut ke, basuh rambut ke, fitting rambut tu adalah cukup pala ke. Tu kena dengan muslimah dulu. Lepas tu kalau tak ada muslimah, kafir. Tapi kena cari kafir mana yang kepercayaan, yang mana dia tu tak akan menceritakan keaiban-keaiban yang ada pada diri seorang muslimah. Ni kena jaga sungguh. Tu syarat ni kena jaga sungguh. Dijaga sungguh kita. Jadi kita balik masalah sini, masalah kedua ni. Bagi yang lain daripada masjid, hukumnya ketika semayang kena buka. Kena buka sikit. Tu. Setengah-setengah kalau madrasah dia buka betul. Itu. Dia ada gitu.
Dia buka tu. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Akan tutup. Tak apa. Akan tengok berapa mayat. Sebab tu, sebab syaratnya mesti kena tahu pergerakan imam. Gerak tu imam rakuk ke, duduk i'tidal ke, duduk tengah sujud ni. Tak tahu. Tukar semakin lagi. Hok boleh sana. Hok ni depannya apalah. Hok tepat boleh tengok ke apalah. Hok ni, hok belakang. Kan jadi masalah. Dan wa an yajtami'a fi masjidin, dan berhimpunglah oleh kedua ni yang imam dan makmum di dalam masjid, yakni di dalam tempat yang satu. Tu au fi salasi mi'ati zira'in takriban, ataupun pada 300 zira', iaitulah jarak antara makmum dengan imam ni yang berhimpun dalam masjid pada jaraknya 300 hasta. 300 hasta. Jangan melampaui 300 hasta. Kita dengar tengok. Itu mana syarat kedua, boleh paling mengikut. Bagi afdal tak afdal tu kira suku pula. Bagi afdal tak afdal. Bagi sah ni maknanya jarak antara imam dan masjid tu dengan kita dan duduk di luar ni 300 hasta. Jangan lebih daripada 300 hasta. Jauh juga 300 hasta. Jadi kita dah ukur. Satu setengah aja ukur. Berapa inci? Berapa kaki? Kena ukur lah buat satu medium baru. Tak salah. Sebab ni main hasta ni lama tak kira tu. Kati-kati ada lah ni. Sekati, dua kati. Semua gram lah ke. Gram, kilogram. Liter. Macam-macam lah ni dah. Ekar dengung dah ni. Ekar ni. Semua ikut mana sukatan modern mereka. Kilometer. Batu dah dah batu. Sini ke batu dah batu. Batu. Tak bilang banyak juga. Kalau batu dah banyak lagi. Selori itu berapa batu. Ada. Nak sampai ke batu dah. Kau bilang seperti. Jadi learning tak istimewa dah. Tapi dalam kaedah kitab dia tak lagi. Mil batu. Sebut mil batu. Kemudian parsah. Dia ada mil, dia ada parsah. Ini istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama' fuqaha berdasarkan kepada jarak penggunaan pada masa tu, pada zaman. Jangan tergatang Baghdad. Learning berapa? Kalau sukatan 2.7 kilogram. Satu gantang Baghdad. Jadi kalau keluar zakat 2.7 kilogram ditimbang. Maka cukup satu gantang Baghdad. Kemudian lebih kurang dia kata pada jarak 300 hasta tu lebih kurang. Wa ayyanwiyal qudwata awil jamaah, dan baru niat ia akan mengikut ataupun awil jamaah, ataupun niat berjemaah. Niat mengikut ataupun niat berjemaah. Kena ada niat. Kalau kita makmum, kita tak niat, maka tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Kita tak niat. Saja aku sembahyang fardu subuh kerana Allah Ta'ala. Tak niat. Tapi kita ikut, tak dapat pahala. Dan kata setengah ulama, kalau kita niat di tengah-tengah sembahyang, ada ingat kita niat makmum pun, tak boleh juga. Ada pun imam, dia boleh. Walaupun tengah-tengah sembahyang dah. Dia ingat ada nak niat dia imam. Jangan pergi pusing. Mula. Kak bola ada ayah ini kaedah. Kena tahu kita nak jadi imam, kena tahu banyak kali kena tahu bahagian hak imam ni. Bukan semata niat imam saja. Jadi kalaulah tu imam tu tak niat, ketika mana nak pindah rukun tu tak niat, dia menyaringkan bacaan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tanya niat apa? Tak niat apa? Batal sembahyang. Tak iman. Sebab dia menyaringkan pada tempat tak disyaratkan supaya nyaring. Maka kena niat. Niat apa? Niat zikir dan niat iklan. Niat zikir dan niat iklan. Niat nak memberitahu Allahu Akbar. Tu takbirah. Pakai tu niat. Kita sebagai imam, pasal tugas imam ni rumit.
Tugas iman ni berat. Bukan kata ringan tak, tugas tak iman. Berat. Tugas tak iman. Tapi walaupun begitu, hak fadilat lebihnya jadi terbilah. Dia terbilah. Sebab terbilah ni yang memanggil orang. Manggil orang, panggil orang ni, orang tahu masa waktu ke. Orang semayang, mari jemaah ataupun semayang di rumah sebab dia dengar suara kita. Itu afdal. Itu banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kelebihan bagi mereka yang azan, yang bel, yang menuntut keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama buat muskil lah. Antara iman dengan Bilal ni, tengok pada hadis lebih Bilal daripada iman. Lepas tu orang muskil, ulama buat muskil. Dia kata, kalau begitulah kelebihan menjadi Bilal, sebab apa Rasulullah ni tak jadi Bilal? Sebab apa Rasulullah tak azan? Rasulullah hanya menjadi imam. Ada riwayat kata Nabi itu pergi jadi Bilal ataupun melakukan azan. Sedangkan benda tu benda lebih. Nabi ni setiap apa yang lebih Nabi buat. Lebih bagian sugi, Nabi sugi dulu. Lebih bagian semayang malam, Nabi semayang dulu. Lebih bagian semayang duha, Nabi semayang dulu. Tapi bagi azan, Nabi tak azan. Nabi suruh Sayyidina Abdullah bin Zaid permulaannya buat satu gendang. Waktu kita, orang Melayu kita panggil gedung. Asal sebelum daripada syariat, lapak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ke akhir tu. Sebelum tu Nabi suruh Sayyidina Abdullah bin Zaid buat satu gendang untuk memberitahu iklan masa waktu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Zaid ni dia buat gendang, lepas tu dia katak. Tiap waktu semayang dia katak. Dia ada lah letak-letak dia tu. Orang tua dulu buat gedung. Bid'ah juga. Tu. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata uduk orang masuk neraka. Takutnya kita banyak masuk neraka lah tu. Ni hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ayat kata hadis sahih. Kisah ni berlaku. Lepas tu beberapa ketika datang mimpi kepada Sayyidina Abdullah. Mimpi datang malaikat tanya Sayyidina Abdullah, "Hei Abdullah, muat apa dengan aku ni? Dengan gendang ni?" Lalu Sayyidina Abdullah kata, "Aku diperintah oleh Rasulullah untuk buat gendang ni untuk pukul palu pada setiap kali masa waktu. Masa waktu semayang, nak beritahu." Kemudian katanya malaikat tu, nak kalau aku ajar kepada kamu beberapa kalimah, dengan kalimah ni untuk memberitahu tentang masuknya waktu. Maka kata Sayyidina Abdullah, naklah aku dah ajar kepada Sayyidina Abdullah dalam mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampailah kepada akhir. Dia ajar kalimah azan. Lalu bila kejut tidur pagi-pagi, Sayyidina Abdullah bin Zaid ni berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam saya mimpi datang seorang mengajar saya dengan kalimah ni. Maka Rasulullah kata itulah kalimah azan. Dan pada waktu yang sama juga Sayyidina Umar mimpi yang sama juga. Mana kalimah tu? Lalulah ketika tu diazankan. Dengan laungan azan yang kita azan sampai ke hari ini dan sampai kepada hari kiamat. Maka ulama mengatakan walaupun begitu lebihnya amalan azan ni, tapi Nabi tak mengazankan. Kerana apa? Kerana jikalau Rasulullah azan dan jikalau kita tak menyeru, tak menerima seruan daripada Rasulullah, maka jadi kufur. Kalau orang biasa azan, Sayyidina Bilal azan. Sayyidina Bilal azan, hayya 'alas salah. Kalau ada orang tak mari, tak apa lagi. Hei, mari sembahyang. Siapa dia panggil? Sayyidina Bilal panggil. Tak apa lagi. Hayya 'alal falah. Hei, mari menuju kejayaan. Siapa dia panggil? Sayyidina Bilal panggil. Tak apa lagi. Kalau Rasulullah sendiri yang azan, hayya 'alas salah. Hei, mari sembahyang. Ada orang yang tak mari. Orang dengar tapi tak mari. Jadi kafir. Sebab siapa dia yang panggil? Rasulullah panggil. Hayya 'alal falah. Hei, mari terima ni kejayaan. Tak mari. Rasulullah seru. Jadi kafir. Tengok jaga. Tengok rahmatnya Rasulullah. Baru nampak rahmat sungguh Rasulullah. Rasulullah sungguh sangat kita bang. Orang yang bang selama 7 tahun. Hal keadaan muhtasiban. Mengharapkan balasan daripada Allah. Keredaan daripada Allah. Maka dapat bara'atun minan. Kelepasan daripada api neraka. Dapat jaminan kelepasan daripada api neraka. Dapat certificate daripada Rasulullah.
Tapi Rasulullah sendiri tak pernah azan. Sebab apa? Sebab nak jaga umat. Kasih kepada umat. Rahmat kepada umat. Oh, kita nampak. Satu dari lebih kurang nak cakap lebih kurang, nak sebut lebih kurang dengan Rasulullah. Ni sebut Sayyidina beda. Sebut Sayyidina beda. Panggil orang tutung, datuk, tuan seri, puan seri dah apa? Yang mulia, yang berhormat panggil. Tapi nak tak diri Rasulullah ni Sayyidina, tak ada tak ada adik, kesat ni. Beda. Fahuwa final. Kisah udah. Patutnya letaklah gelaran yang termulia kepada Rasulullah. Sayyiduna, Qudwatuna, Maulana, tak kira lah. Gelaran yang patut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh nak panggil Muhammad gitu. Tuhan tak panggil Muhammad. Rasul Allah Taala sendiri tak panggil Muhammad. Ya Muhammad. Dah. Tengok dalam Quran. Cuma di atas jalan khabari. Quran tu di atas jalan khabari. Di atas jalan cerita ada nama Muhammad. Tapi di atas jalan panggilan dia disebut dengan Muhammad. Tak Allah Taala tak panggil. Tengok subhanallazi asra bi 'abdihi dengan hamba-Nya. Tak sebut bi Muhammadi. Dengan Muhammad tak sebut. Tengok sebab kemuliaan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala begitu memuliakan Rasul, maka wajib kita ni umat memuliakan Rasul sebab rahmat. Allah Ta'ala ni turun melalui Rasulullah. Tidak ada Rasulullah, tidak ada rahmat daripada Allah pada hakikat. Dan wa an yatawafaqa nazmu salatayhima, bahawa mufakatlah oleh aturan semayang kedua-duanya kena maknanya mufakat lah. Rakaat sama rakaat, tidak sama tidak, jangan selari. Ataupun dikata wa an yatawafaqa nazmu salatayhima, dan bahawa mufakatlah oleh nazam aturan semayang kedua-duanya. Misal dalam ni dia kata seperti semayang khusuf, semayang gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Imam tu semayang gerhana matahari dengan ataupun gerhana bulan. Kita semayang fardu. Kita ikut dia. Tak sah. Sebab semayang gerhana ni sama ada bulan ataupun matahari, dia siap rakaat 2 kali qiyam dan 2 kali rakaat. Dia sudah mayang khusuf. Kalau dengan kha atau gerhana bulan, kalau dengan kaf gerhana matahari, khusuf. Jadi umpamanya kita sembahyang gerhana matahari pada waktu siang. Lepas tu kita waktu zuhur, kita sembahyang zuhur ikut dengan imam sembahyang gerhana. Jadi imam tu aturan sembahyang ni 2 kali qiyam. Qiyam yang pertama baca Fatihah, baca surah. Lepas tu rakaat. Lepas rakaat tu tidak qiyam pula. Tidak tu mendapat dengan qiyam, baca Fatihah, baca surah pula. Lepas tu rakaat yang kedua, lepas tu barulah tidak sujud. Begitulah 2 rakaat. Jadi aturan sembahyang tu tak sama dengan sembahyang biasa. Kita ikut dia, maka tak sah. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Dan dia kata dan bahawa tidak dan tiada menyalahi khalafa yukhalifu mukhalafah. Itulah dan bahawa tidak mukhalafah ataupun tidak mengikut akan imam fi sunnatin fahishatil mukhalafati, iaitulah pada suatu sunat yang dianggap keji kalau kita tak mengikut. Dianggap sebagai suatu keji kalau kita menyalahi. Kita tidak menyalahi akan terimam pada sunat yang kalau kita tak ikut tu jadi keji. Kalau kita menyalahi maka batal. Seperti dia kata sujud tilawat. Seperti sujud tilawat. Terimam sujud tilawat, kita tak sujud tilawat. Pagi subuh Jumaat, terimam baca surah Sajadah sampai 4 sujud, dia pun terus sujud. Kita menyalahi tak sujud. Jadi kita menyalahi itu, benda tu sunat je. Sujud tu tak sunat dah. Tapi kita menyalahi itu. Orang panggil menyalahi benda sunat yang kalau kita menyalahi itu jadi fahisyah, jadi keji.
maka batal. Kena ikut. Wa ayyutabi'ahu, dan baru mengikutlah ia makmum akan teriman. Itu syarat yang ke-11. Habis. Faslun suwarul qudwati tis'un, bermula segala gambaran qudwah ni ada 9. Tis'un ada 9 gambaran rupa. Suwarun tu jamak daripada suratun. Suratani suwarun, segala gambaran-gambaran bagi qudwah mengikut ni tis'un ada 9. Yang pertama tasihu fi khamsin. Yang pertama qudwah tasihu sahlah ia fi khamsin, pada 5 kali. Qudwah tu sah ia qudwah pada 5 kali. Yang pertama dia kata qudwatu rajulin bi rajulin, mengikut seorang laki-laki dengan laki-laki, teriman laki makmum laki. Mana makmum laki mengikut teriman laki, sah. 5 kali sah. Yang kedua wa qudwatu imra'atin bi rajulin, mengikut makmum perempuan akan imam laki-laki. Wa qudwatu khunsa bi rajulin, yang ketiga mengikut teriman makmum yang khunsa mengikut teriman laki-laki, sah. Khunsa ni orang yang punya 2 alat kelamin. Zakar pun ada dia, parak pun ada dia. Ni ada wujud. Dia kata dulu je ni pun ada khunsa. Kemudian dia ada 2 lah, satu khunsa muskil dan ada satu khunsa wadih. Wadih ni jelas. Mana jelas hormon dia tu kuat ke mana. Dia ada dua. Hak ada dia, tukur pun ada dia. Dia belakang di dia. Lepas tu kuat ke mana? Kuat ke tukur ke kuat ke hak? Tu. Panggil wadah. Kalau kuat ke lelaki, maka dihukumkan perempuan. Kalau kuat puan, maka kalau kuat ke puan, mana? Kalau dia tengok orang lelaki, semangat. Maka dia hukum puan. Kalau tengok orang puan, tak ada benda. Tengok tak ada benda. Maka hukum puan. Kalau tengok, beli ya. Beli. Jadi kalau dia tengok orang lelaki, dia bersyahwat, maka dia hukumkan perempuan. Kalau dia tengok perempuan, dia tu bersyahwat, bernafsu, maka dia guna lelaki. Apa panggil wadah. Adapun yang muskil, dia muskil. Ganggu kepala orang, laki ke puan dia. Laki ke puan. Jadi kalau dia setup dengan lelaki tak batal, setelah apa? Melainkan kena suh kiri kanan. Orang lelaki kan, orang dia puan apa? Baru batal. Kebar dia. Kebar bak wuduk. Jadi pakaian ni pun mengikut naluri dia lah, kesesuaian dia ke mana. Hari ni pakai serban, esok pakai kandung semayang. Mana? Dia 2 alat kelamin. Istimewa. Keistimewaan. Dan wa qudwatu mar'atin bi khunsa, mengikut akan perempuan, yakni makmum wanita bi khunsa, dengan imam khunsa. Boleh. Sah. Wa qudwatu mar'atin bil mar'atin, dan mengikut makmum perempuan dengan imamnya perempuan. Maka sah juga. Dia perempuan sama-sama dia nak semayang jemaah pun tak ada salah. Boleh semayang berjemaah sama-sama dia. Tapi nak jadi imam bagi orang lelaki tak boleh lah. Tengok mana pula batal. Tadi 5 masalah yang sah mengikut. Kemudian wata batul fi arba'in, dan batal ia qudwah mengikut ni fi arba'in pada 4. Jadi 9 masalah, 4 masalah yang sah, 5 masalah yang sah, 4 masalah yang tak sah, batal. Mana? Yang pertama qudwatul rajulin bi mar'atin, mengikut laki-laki oleh makmum laki-laki dengan imam perempuan. Seperti pokok libra kan? Pokok libra boleh kata tengok Aminah Wadud kan? Aminah Wadud. Al-Allamatun. Al-Imamatun. Kena tak ni semua. Syekhatun. Aminah Wadud. Jadi terima. Mai jemaah pula. Sedap gitu. Dia terima. Lepas tu mayang laki puan tu capur pula. Mana tak ada hijab-hijab oleh lagi. Tu kagum lagi tu. Tak ada mazhab aku. Tak ada mazhab aku. Terima boleh jadi
perempuan jadi imam ni memang panggil ijma'. Tak boleh, tak sah. Jadi imam bagi makmum yang laki-laki. Tu. Jangan debel pada perempuan. Nak tahu ayat Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Bermula laki-laki itu qawwam, melebihi kekuatan bagi segala wanita perempuan. Jadi syarat izin silakan, tapi bila syarat tu tak izin jangan melampaui, jangan lawan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi learning tak boleh. Diskriminasi. Kalau kita cakap diskriminasi dah boleh. Tu kena sama taraf, habis sama taraf lagi. Nak pemimpin sama taraf. Dulu yang ada tu headmaster perempuan tak ada. Learning headmaster boleh katakan banyak sekolah-sekolah tak puan lah kena. Dulu jaga learning tak. Sebab nak sama taraf. Nak sama taraf. Tengok bak sukan. Oh ya dah bak sukan tengok. Sukan dia tak ada. Semua masuk lagi. Bina badan. Tengok apa kata. Tak selera langsung tengok. Mana kalau tengah makan nak sedap sekali mutah tengok. Gini kata nak tubuh. Berbonyok-bonyok kali. Atau akak berat tengok. Akak berat. Kadang-kadang Allah lelaki. Kita akak seming sebeg 50 kg pun nak patah tinggal. Dia 2 beg boleh ada. Boleh ada. Tengok kerja-kerja bangunan. Setengah-setengah tempat kan ada puan pecah seming. Pecah seming. Pakai scoop, pakai menu dah, pakai mesin tu. Mana 30 beg sehari seorang. Kita sebeg pun putus waktu. Baru sebeg nak boleh capur seming dengan pasir dengan batu tu. 3 kali kecil, 3 kali beg. Senang pula. Tu habis orang jadi tegang lah tu. Dia orang ada 30 beg tu. Tu habis semua bidang dia ni. Puan nak masuk lagi. Nak masuk lagi habis dunia dah. Jadi yang panggil akhir sangat dah. Sebab itulah Nabi sabda nak cari perempuan muslimah yang solehah ni di akhir zaman seperti mencari seekor gagak yang putih. Payahnya. Gagak rada hitam. Haji temu gagak putih. Temu. Ada gagak putih. Dah betul ada. Kita ada tengok sekali tengok di Penang. Ada kat Penang kan dia banyak gagak kan. Ada rupanya seekor. Siapa? Nabi kata banyak. Di tempat lain tak temu gagak putih. Semua gagak hitam. Sebab kalau tidak takkan Nabi buat cakap lagu tu mesti ada orang putih. Tapi payah. Wanita solehah ni nak cari di akhir zaman sebagaimana payah sukarnya seperti mana nak menemui seekor gagak putih. Payah. Malah hitam lagi. Jangan kata mau digagak hitam tak gaul. Jangan gitu betul pula. Kajian Muslim mau digagak hitam ni. Dan nak cari hak putih tak kahwin gitu ni. Pakai bujang siapa ke sudah nak cari hak putih. Dan wa qudwatur rajulin bi khunsa. Wanita boleh ke? Mengikut makmum laki-laki dengan imam khunsa. Wa qudwati khunsa bi mar'atin, dan mengikut makmum khunsa dengan perempuan tak sah juga. Wa qudwatu khunsa bi khunsa, dan mengikut makmum khunsa dengan imam khunsa pun tak sah juga. 4 masalah yang tak sah, 5 masalah yang sah. Faslun surutu jam'i taqdim arba'atun. Bermula segala syarat-syarat bagi jamak takdim ni arba'atun ada 4. Al-bada'atu bil ula. Jamak takdim dengan yang pertama dia kata memulai dengan semayang yang pertama. Kalau kita jamak zuhur dengan asar, maka kena semayang zuhur dulu. Tak boleh nak semayang asar dulu. Kena semayang yang pertama dulu. Semayang apa? Semayang zuhur. Jamak takdim, jamak dahulu. Dan waniyatul jam'i fiha, dan jamak di dalam niat jamak di dalamnya, di dalam semayang yang pertama. Niat semayang jamak dalam
Semayang yang pertama. Wal muwalatu bainahuma, dan muwalat antara kedua. Muwalat mana berturut-turut. Berturut-turut lepas pada selesai semayang yang pertama, lepas tu baru semayang yang kedua. Wal muwalatu bainahuma. Ni jamak takdim, jamak takhir tak apa? Jamak takhir kita mayang zuhur di dalam waktu asar. Lepas tu kita mayang dulu pun apa? Nak mayang zuhur dulu pun apa? Nak mayang asar dulu pun apa? Lepas tu lepas pada salah satu semayang tu, misalnya kita semayang asar dulu. Lepas mayang asar, lepas tu nak pergi main bola dulu. Mayang asar nak pergi main bola dulu. Lepas kadang tak masuk waktu gaib lagi, kita berhenti pukul 6 tu, kita mandi-mandi, barulah kita semayang zuhur pula. Sah. Jamak takdim wajib kena muwalat. Jamak takhir tak syarat muwalat. Dia ada beza. Dan wadawamul uzri, dan berkekalan uzur tu. Yang ni kalau kita jamak tu dengan sebab musafir, maka tak butuh lagi musafir. Jangan kita tengah dalam semayang tu kita sapa dah di tempat tuju. Misalnya kita semayang dalam kenderaan. Dalam kenderaan, jamak dalam kenderaan, sapa dah tempat tuju, belum lagi selesai semayang, maka batal jamak. Mesti uzur tu, yang ni umpama musafir tu masih lagi kita dah musafir. Tapi lah ni kita semayang di tempat di RNR tu memang tak gerak lah. Bukan RNR surah tu gerak tak kena dak. Maka dia katanya dawamu wa dawamul uzri, berkekalan uzur. Faslun ay haza faslun, bermula ini suatu pasal. Syurutul jami' takhiri isnani, bermula segala syarat jamak takhir isnani ila dua. Segala syarat jamak takhir isnani ada dua. Yang pertama niyatul takhiri, iaitu niat takhir. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha. Dan sesungguhnya kekalah daripada waktu yang pertama, yakni waktu sembahyang pertama, barang yang lulus ia akal dia. Tu. Jadi maksudnya niat mentakhirkan di dalam waktu yang pertama. Niat nak sembahyang jamak takhir itu di dalam waktu yang pertama. Dan waktu tu waktu yang masih lagi berkekalan daripada waktu yang pertama itu. Mana walaupun sikit waktu, kita kata nak masuk waktu asal dulu dah ni, baru kita niat. Jangan lupa habis waktu zuhur baru kita nak niat, tak boleh. Jadi kalau dah masuk waktu asar baru kita nak niat nak jamak takhir, maka tu tak sah. Mana tak boleh nak buat jamak dah lah. Mayang zuhur tadi wajib kena qada. Sembahyang asar buat secara tunai. Cuma kalau dah musafir, qada kita lupa. Sembahyang qada dalam musafir, lepas tu kita nak qada dalam musafir juga, maka bolehlah kita buat dalam keadaan qasar. Dalam musafir yang cukup syarat lah buat qasar. Tak tu buat 2 rakaat. Sembahyang 4 rakaat buat 2 rakaat. Dan wadawamu uzri, dan berkekalan keuzuran ila tamamis saniyati, sehingga sempurna sembahyang yang kedua. Sampai sempurna sembahyang kedua. Kemudian faslun syurutul qasri sab'atun. Okay. Syurutul qasri, bermula syarat bagi qasar. Maya qasar pula. Sab'atun, iaitu ada 7. Bukan mesti bila jamak kena qasar. Nak jamak saja tak mau qasar pun apa. Nak qasar saja tak mau jamak pun apa. Dan nak qasar dan jamak pun boleh. Nak hitung kedua-dua pun boleh. Segala syarat-syarat qasar sembahyang ni sab'atun, ada 7. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalataini, bahawa adalah musafirnya itu marhalataini ialah 2 marhalah. Musafir itu 2 marhalah. 2 marhalah ni lebih kurangnya kalau kilometer ke, setengah kata dabitnya 85 kilometer, setengahnya 95 kilometer. Setengah kata 95 kilometer, banyak kau, banyak dapat. Jadi kalau kita kata kalau 100 kilometer tu rasa ke puas dia. Tu ambil ihtiyat, ambil selamat.
Ambil seremaknya 100. Tapi kalau 85, ada kau kata 85. Boleh, kita buat dah lah. Tapi kalau kita jalan tu memang jarak jalanan kita tu lebih pada 100, tu barulah kita rasa kuati. Mana keluar daripada khilaf. Kalau 300, lagi baik. 300 km. Tu memang tak ada khilaf langsung. Bahkan setengah ulama kata kalau perjalanan kita tu betul-betul 2 marhalah, maka walaupun kita boleh buat jamak qasar, tapi sunat kita sembahyang dengan tamam, sembahyang dengan sempurna. Tapi kalau jarak musafir kita melebihi daripada 2 marhalah, maka ketika itu sunat kita sembahyang jamak dan qasar. Sebab nak mengambil rukhsah syar'iyyah, kemudian yang diberi oleh syarak. Nak beramal dengan rukhsah, kemudian yang diberi oleh syarak. Tapi kalau tepat-tepat, mana sampai tepat tu, iaitulah 85 km ataupun 90 km. Maka di situ sunat kita sembahyang secara tamat. Nak jamak qasar sah, tapi sunat sembahyang secara tamat. Dan wa ayyakuna mubahan, dan bahawa adalah as-safar, musafir itu mubah, musafir yang harus. Musafir yang harus, jangan musafir yang haram, ataupun musafir yang sunat. Seperti kita ada musafir yang wajib, seperti mana kita kata musafir qada'i dain, kerana nak melangsaikan akal hutang. Itu wajib tu. Kita ada hutang, kita pergi musafir 2 lebih daripada marhalah. Kita pergi jumpa dengan saya, kita nak pergi bayar hutang, walaupun 10 sen, walaupun RM1, walaupun RM10 pergi. Maka panggil musafir yang wajib, sebab menunaikan membayar hutang ni wajib. Ataupun musafir yang sunat, seperti dia kata silaturahmi, kita nak menghubungkan silaturahim sama kita, pergi musafir, cari wari-wara, hak putus lama dah, kita dengar ada pak saudara, sepupu-sepupu kita ada di kampung tu, jauh pula, hari pergi. Kita panggil sunat, sebab menghubungkan rahim ni sunat. Kemudian ada musafir yang mubah, seperti safari tijarah, kerana musafir itu untuk perniagaan, untuk berniaga. Jadi jalanan kita tu yang cukup syarat, boleh kita jamak dan qasar. Ataupun musafir yang makruh. Musafir yang juga makruh, musafir dikata kasafari wahdah, seperti musafir dia seorang diri. Jadi musafir ni boleh, jangan musafir seorang. Kalau nak pergi ke darat tu lah seorang, dekat. Musafir maksud musafir yang melebihi daripada 2 marhalah, makruh kita berjalan seorang diri. Sebab tu Rasulullah, para sahabat tak pernah musafir seorang. Musafir itu sekurang-kurangnya 3 orang. Sebab nak buat sembahyang jemaah, kurang-kurangnya jemaah. Ni sebuah bah, tapi sembahyang lain-lain. Maya lain-lain. Berarti sama je. Maya tak jadi jemaah ni. Orang kita ni tempat lemah, tempat sembahyang lemah semua. Lemah. Kalau tengok tu orang belah luar tu. Kalau belah apa ni, para habaib, para syekh-syekh tengok Allah ni. Kalah itu. Dah kata sembahyang. Pas sembahyang. Kita pas tidur. Tu nak kapal tepat tu, pas tidur. Kalau dah kapal terbang, lambat lagi sampai makanan. Lambat lagi tengok jam. Sampai makanan. Nak tunggu makanan ya. Lepas tu tidur. Tidur. Tak ada rasa kan. Kita nak sibuk dengan amalan-amalan yang sepatutnya kita buat pada waktu itu. Jadi orang ni, orang sibuk ni, orang yang kita panggil loba dengan amalan ni, tak cukup masa. Kita ni lebih masa. Satu kadang-kadang kita pergi rombongan sebuah obat. Payah cari semacam apa. Berhenti tepi jalan, pakai apa masing-masing, pakai semayang. Ayo, berhenti ada ni tak tu, ni tak ni. Dak kupuskan itu. Ni rusak ni. Kalau sebab kita tak penting ke ni. Dah duduk kapur di rumah nak pergi semayang jemaah dah. Duduk kapur di rumah nak pergi semayang. Lepas tu dah musafir lagi dekat. Kaki kalau pegang pakai tak semayang. Kalau pegang pakai tak semayang, tak tahu kaifiat bagaimana semayang. Tengok Rasulullah ajar. Ada beberapa kaifiat semayang syiddatul khawf. Di dalam peperangan Rasulullah masih lagi ajar strategi untuk semayang berjemaah. Di samping atur strategi perang, ajar cara nak semayang berjemaah. Ketika mana musuh di hadapan, bagaimana cara semayang. Ketika mana musuh berada di belakang kiblat, bagaimana semayang. Betul lah musuh
Ada menghadap kiblat, tiba-tiba musuh dari belakang. Bagaimana kaifiat cara nak semayang? Semayang tu, semayang cara berjemaah. Kalau semayang mufarid solat dia tu tak mustahil lah. Boleh semayang bila-bila masa. Ni semayang cara berjemaah. Ni apa ni ajaran Rasulullah. Lengkap sungguh. Tu. Tak kita tak beramal. Tu. Kalau keadaan aman kita tak semayang ataupun semayang tak jemaah dah. Apatah lagi dah keadaan darurat, dah keadaan peperangan, dah keadaan kesesat, lagilah payah kita nak semayang semua. Dan dia kata wal ilmu bi jawazil qasri, dan mengetahui dengan hadis qasar. Tahu. Jangan kata boleh qasar tak ni, boleh qasar tak ni. Kena tahu. Dan waliyatul qasri 'inda al-ihram, dan niat qasar pada di dalam ketika takbiratul ihram. Kena niat qasar. Saja sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Dan wa ayyakuna salatu rubaiyatan, dan bahawa adalah sembahyang itulah sembahyang rubaiyah, bahasa 4 rakaat. Kalau sembahyang 3 rakaat tak boleh nak separuh. Rakaat tengah rakaat assalamualaikum warahmatullahi. Tengah rakaat yang kedua. Dah separuh? Tak boleh. Apa sembahyang subuh? Pak pada 1 rakaat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah hak sunnah. Hak lain itu bid'ah. Wa dawamu safari, dan berkekalan musafir ila tamamiha, sehingga kepada sempurna sembahyang. Wa alla yaqtadiya bimuqimin bimutimmin, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salati, dan bahawa tidak mengikutilah ia seorang makmum tu bimutimmin, dengan orang yang sembahyang tamam. Kalau kita ikut dengan orang sembahyang tamam, maka tak boleh nak buat qasar. Wajib kita kena tamam. Fi juz'in min salati, pada 1 juzuk pun daripada sembahyang ni. Sembahyang bagi mutim, orang yang sembahyang tamam. Misalnya kita pergi, dia tu duduk tasyahud akhir dah. Kita nak sembahyang zuhur secara qasar. Dia sembahyang zuhur secara tamam. Lepas tu kita ikut dia 1 juzuk daripada sembahyang. Iaitu dia duduk dah tasyahud akhir dah. Kita pun Allahu Akbar, kita pun duduk. Kaki dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun bangun. Maka bangun kita ni tak boleh dah kita nak buat qasar. Wajib di atas kita kena buat tamam 4 rakaat. Ni. Faslun. Faslun surutul jum'ati sittatun. InsyaAllah kita sambung. Allah subhanahu wa ta'ala alam ambillah syaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tasrid alaina bidhunubina man la tarhamuna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wa salli rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.